Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Ihsan Ahya dan juga Fauzi Zain. kita kat mana ni Puji? Kita berada di Masjid Tunku Mizan Sultan Zainal Abidin Di Putrajaya. di Putrajaya. Apa yang kami buat dekat sini, ini adalah agenda awani dan khususnya kita nak bercakap berkaitan dengan satu topik yang cukup besar dan juga cukup dekat dengan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita menyebut berkaitan dengan konflik ini wujud disebabkan perbezaan dan juga perbezaan, terutamanya berkaitan dengan bangsa, agama, kaum dan sebagainya. Ini perkara yang kita nak ketengahkan hari ini, Fauzi. Dan sengaja kami rakamkan temu bual khas ini untuk kami bawakan episod istimewa supaya untuk kita mengamati, menghayati dan mungkin refleksi kepada perkara-perkara yang boleh kita angkat dalam konteks sejagat. Jadi untuk waktu ini, kau boleh mungkin Ihsan nak perkenalkan dahulu? Dan juga bersempena dengan Grand Iftar for Humanity yang berlangsung di Masjid Besi ini. Pastinya tamu kita bukan dua orang saja, tapi kita ada ramai dekat sini dengan membawakan kepelbagaian dalam agenda awal ini. Terima kasih kepada semuanya, tapi saya perkenalkan dulu Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Malaysia GPMM yang memang selalu bersama-sama dengan Ashraf Awani. Terima kasih kepada saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin bersama dengan Ashraf Awani. Terima kasih Ihsan. Okay. Dan juga Terima kasih Awani juga datang ke sini. Dan juga kita bersama dengan Parthiban Ramachandran, Penyelaras Perhubungan Awam Hindu Sahabat Sanggam. Terima kasih bersama-sama di masjid ini hari ini. Dan juga kita ada dua lagi tamu je. Baik, turut menyertai dalam diskusi dan juga perbincangan pada waktu ini Encik Jason Leong, pengasas bersama dan juga penasihat Association of Next Gen Christian of Malaysia, dan juga yang di hujung sana Encik Billy Fong. Encik Billy Fong adalah Ketua Pegawai Eksekutif Tradelinks Resources Sdn Berhad. Saya rasa mungkin kita nak mulakan dahulu dengan Encik Fahmi. Fahmi mungkin boleh dikongsikan. Ini bukan perkara ataupun program pertama kali diadakan khususnya bagi GPM untuk membawakan aktiviti seperti ini khususnya di bulan Ramadan. Tapi apabila kita bercakap tentang bulan puasa, bulan Ramadan, bulan untuk khususnya bagi umat Islam untuk menambahkan amal ibadah, dalam sesuatu perkara kita nak melihat kepada konteks yang lebih besar ataupun konteks yang lebih sejagat. Kita bercakap tentang meraihkan penyatuan dalam meraihkan kepelbagaian. Mungkin sebagai permulaan kita melihat daripada perkara itu dulu. Terima kasih Fauzi dan Ihsan. Saya ingat peranan yang kita mainkan di peringkat Global Peace Mission, termasuk Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan rakan-rakan kita yang lain, adalah untuk kita memanfaatkan kedatangan Ramadan walaupun di akhir-akhir Ramadan, tapi paling tidak saya fikir ramai dalam kalangan rakan-rakan kita yang saban hari mendengar azan, saban hari tahu tentang pengumuman berbuka puasa, dan sekarang pun pastinya mereka menantikan bilakah tarikh raya Syawal tahun ini. Jadi apa tidak kita meraihkan mereka, membawa mereka datang sendiri ke masjid utama juga dalam negara kita, dan mereka bukan saja datang untuk kita minta berbuka puasa dengan kita, malah sebahagian daripada mereka juga ada yang berpuasa hari ini, tapi paling penting juga untuk mereka hadir di sini untuk bersama-sama dengan kita dalam program yang kita anjurkan, iaitu MOS Tour Guide. Dan pastinya platform yang kita buat hari ini adalah kesinambungan daripada program-program yang sebelum ini kita buat. Dan bila mana mereka berada bersama dengan kita, saya fikir ruang dan kesempatan ini adalah sangat terbaik untuk kita melaksanakan program-program untuk bukan saja kita mengenali satu sama lain, tapi secara tak langsung mereka dapat mengetahui apa sebenarnya yang orang Islam lakukan dalam masjid. Jadi elemen respect, elemen menghormati, sedar dan tahu peranan, itu saya fikir antara perkara yang kita nak isi dalam program ini. Grand Iftar ni untuk kali pertama ataupun pernah dah buat? Kita dah buat beberapa kali sebelum ini, tapi oleh kerana faktor pandemik COVID maka terhalang. Tapi kita teruskan dan kita akan jadikan Grand Iftar for Humanity ini adalah merupakan program tahunan kita, insya-Allah. Tadi Cik Fahmi kata ada dalam kalangan tetamu kita ni yang berpuasa, tapi saya nak teka, Cik Fatimah puasa ke hari ni? Separuh puasa. Separuh puasa. Baik, ini mungkin kali pertama menyertai program berbuka puasa ataupun bersama-sama dengan dalam bulan Ramadan untuk kali ini. Bagaimana? Bukan kali pertama. Bukan kali pertama. Okey. I think bersama GPM untuk menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Besi adalah I think kali ketiga. Kali ketiga. Tapi Cik Parthiban, ini satu isu besar untuk kita bercakap. Apabila konflik itu wujud, mungkin disebabkan perbezaan agama, pegangan dan sebagainya. Tetapi untuk membentuk satu agenda yang lebih baik, terutamanya dalam membangunkan sesebuah masyarakat, negara dan sebagainya, bagaimana perkara itu sebenarnya harus dipisahkan? Memang kita mengetahui sentiasa konflik berlaku apabila ada perbezaan. Tetapi kita juga harus melihat apa persamaan kita ada.
sebab hampir semua agama memberi panduan yang baik untuk mencapai satu kesejahteraan, atau dalam agama Hindu kita kata wisdom, to reach wisdom. So kita sepatutnya tidak melihat apa perbezaan antara agama. Kita sepatutnya melihat apa persamaan di antara agama, so that kita boleh hidup dalam aman dan harmoni. Terutamanya dalam negara seperti Malaysia yang berbilang kaum, kita harus uphold the similarity among the religion, and kita juga harus memahami how we can coexist. Itu yang saya rasa Perdana Menteri baru pun mencanangkan dalam Malaysia Madani kan. Macam mana kita harus hidup bersama. So saya rasa di masyarakat Malaysia kita memang sudah ada dah lama pun kita dah hidup dalam aman, tetapi ada segelintir yang sengaja mencetuskan perbezaan dan cuba mencetuskan isu-isu agama. Tetapi saya rasa masyarakat Malaysia adalah cukup matang untuk melihat isu seperti itu sebagai satu isu yang kecil, tak perlu dibesar-besarkan, tetapi kita masih boleh hidup bersama. Hidup bersama dalam budaya damai. Mungkin saya nak tanya kepada Jason, kita selalu katakan kita perlu ketepikan perbezaan untuk kita raikan perbezaan sebenarnya. Untuk kita bercakap tentang penyatuan secara keseluruhannya lah. Mungkin pada waktu ini Jason boleh kongsikan, kita dah hidup bersama dalam budaya damai ini dah terlalu lama, tetapi masih lagi ada insiden-insiden ataupun perkara-perkara yang mungkin kecil tindakannya tetapi membawa impak yang cukup besar. Kenapa provokasi-provokasi seperti ini diteruskan oleh individu-individu tersebut? Memang dalam sejarah kita ni lebih kurang daripada 60 tahun sejak merdeka, dan perjalanan kita daripada merdeka sampai ke tahap ini memang merupakan satu perjalanan yang bukan mudah. Terdapat banyak pengorbanan, cabaran, suka duka, dan oleh kerana itu kita mestilah tetap menjaga dan memperlindungi apa yang telah kita capai, perpaduan. Jadi kalau sekali-kala terdapat orang yang cuba menimbulkan isu-isu atau provokasi, jadi kita mesti cuba rakyat jelata yang kebanyakannya bersikap moderat dan toleransi boleh cuba akan tampil hadapan dan memberikan satu cerita atau satu naratif yang lebih positif untuk menyangkal segala isu-isu yang negatif yang telah ditimbulkan. Setiap perhubungan, walaupun dalam keluarga, suami isteri, anak dengan keluarga atau bapa, setiap perhubungan mempunyai kesulitan, kadang-kadang ada perselisihan fahaman sedikit sebanyak. Tetapi takkanlah oleh kerana itu semuanya dibiarkan dan dijadikan retak dan tak boleh kumpulkan balik. Jadi ini merupakan satu amanah kepada kita semua. Apa bangsa pun, apa agama pun, kita mesti meraihkan perbezaan kita, dan supaya perbezaan itu tidak menjadi sesuatu yang memecahkan kita, tetapi menjadi satu aset kepelbagaian di mana negara ini memang telah dibangunkan di atas. Mr. Billy mungkin boleh nak tambah daripada apa yang disuarakan oleh Encik Jason sebentar tadi. Kita bercakap tentang provokasi yang ditimbulkan oleh pihak-pihak ataupun individu-individu yang tidak bertanggungjawab dalam masyarakat majmuk ini. Apa perkara ataupun pengalaman yang mungkin kita terlepas pandang dan kita tak belajar daripada pengalaman lepas? Encik Jason berkata ada aset-aset dalam kehidupan masyarakat majmuk ini kita terlepas pandang. Mungkin boleh dikongsikan daripada Encik Billy Fong sendiri. Apa pengalaman-pengalaman yang mungkin kita tak belajar daripada pengalaman yang lepas? Terima kasih. Selamat petang. Saya mewakili FGIS, yang itu Friendship Group for Inter-Religious Service. Yang Friendship Group ini adalah satu informal gathering of all the major religions in Malaysia, yang itu Islam, Buddhist, Christian,
Hindu and Sikhism. We have been established for the last 20 years, and we find that the best solution to this is to actually work together to what they call on selfless service for the underprivileged, and also to promote human values that exist in all the religions, and by working together we will forget about the differences, and this is something we have done for the last 20 years. And in fact, this iftar is something we look forward to. In fact, we will encourage as many of the groups to invite their members to come and to learn more about Islam. And this is one way of establishing what they call understanding. Ini sesuatu yang menarik. Bila rata-ratanya bercakap berkaitan dengan bagaimana untuk kita meraihkan persamaan dan menolak perbezaan, sebab perbezaan itu mungkin ada ketikanya mencetuskan satu bentuk provokasi dalam kalangan penganut dan juga masyarakat di Malaysia. Kami bawakan kepada anda ini agenda awani dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Saya dan juga Fauzi bersama dengan 4 tetamu berlatar belakangkan berbeza, tetapi hari ini bersempena dengan Grand Iftar Humanity ya, bersama-sama dengan Cik Fahmi. Cik Fahmi, ini satu perkara besar untuk kita cakap. Apabila kita tidak terpisah dengan perkara-perkara yang boleh mencetuskan sesuatu yang besar. Saya bercakap berkaitan dengan betapa pentingnya peranan media sosial dan juga digitalisasi di Malaysia. Apabila ini tak ada sempadan, tak ada barrier ataupun tak ada apa sahaja dan orang boleh bercakap apa sahaja berkaitan dengan agama dan juga bangsa. Tetapi dekat sini, kalau orang pemimpin-pemimpin agama mungkin boleh mengatakan sesuatu, tetapi orang yang di bawah mungkin ada benda-benda yang bila nak cakap sedikit tak beringat berkaitan dengan kepelbagaian kita di Malaysia ini. Ya, Ihsan, saya ingat satu dimensi yang menarik bila bercakap tentang akses yang kita perolehi hari ini. Saya ingat saya sendiri dalam keadaan kita bercakap pun kita tengah pegang ataupun seseorang yang mungkin berada dalam satu bilik, aksesnya satu dunia. Istilah yang kita gunakan juga adalah dengan situasi people yang kita sebut connected yet disconnected. Saya fikir ruang kita bertemu hari ini, ruang interaksi ini lebih penting daripada apa yang kita ada dalam social media. Malahan kalau kita ambil gambar ataupun post video, saya ingat itu tak sama dengan bila mana kita interaksi belajar secara maya dengan kita ada aktiviti hari ini berinteraksi secara fizikal. Saya fikir peranan yang kita mainkan sekarang ini adalah bagaimana cabaran kepada pimpinan agama ataupun aktivis di peringkat kami yang ada di depan ini untuk memastikan bagaimana orang di bawah turut sama menyahut dan juga bersama-sama dengan kita dalam agenda yang sama. Dia kalau hanya di peringkat atasan saja bercakap dalam isu ni, buat perkara-perkara begini, saya fikir orang kata kita tidak merakyat dan ia tidak dilihat sebagai grassroots punya approach. Tapi saya fikir kebanyakan daripada kita datangnya daripada pertubuhan dan juga persatuan yang datang daripada grassroots leader. Saya fikir ini kekuatan yang kita tunjukkan di peringkat nasional. Dan saya fikir dan percaya juga rakan-rakan kita di bawah sana juga menantikan dan mereka sebenarnya nak buat. Tapi polemik yang berlaku, saya fikir apa yang Awan ni buat hari ini juga memberikan satu naratif yang berbeza sama sekali. Bahawasanya kita terbuka bagi ruang untuk kita menjemput rakan-rakan kita daripada pelbagai agama datang ke masjid dan pada masa sama mereka juga terbuka untuk menerima kepelbagaian tadi. Hidup damai itu satu perkara yang saya fikir bukan sekadar kita cakap omong kosong, tapi ini yang kita cuba gerakkan. Jadi kami bukan minoriti. Ingat, kadang-kadang yang buat itu adalah minoriti. Yang viral di social media itu adalah minoriti. Tapi bila diviralkan itu, maka orang akan kata ini adalah sebahagian daripada timeline ataupun FM yang lalu di timeline kita. Tapi yang kita buat ini adalah suara majoriti sebenarnya yang perlu kita angkat. Ya, Puji, sebelum itu saya nak tanya Mr. Jason dulu. Sebab bila kita melihat kepada situasi dan juga keadaan media sosial dan sebagainya, pertemuan empat mata sebegini dengan banyak-banyak mata dengan pemimpin-pemimpin lain, dia menimbulkan satu elemen yang besar dalam kalangan masyarakat dan juga orang ramai. Dan akhirnya platform media sosial itu digunakan untuk menunjukkan bahawa apa yang berlaku hari ini, termasuk di media utama dan sebagainya, diawani. Tetapi untuk Mr. Jason sendiri, bagaimana untuk menangkis perasaan ataupun nilai masyarakat yang mungkin ekstrim dalam sesuatu perkara? Kata dia terlalu ekstrim sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam pemikiran masyarakat lain.
biasanya jika seseorang itu bersikap ekstrim atau melakukan perkara-perkara yang ekstrim, ia selalunya mungkin hasil daripada kurang fahaman tentang sesuatu. Orang itu mungkin tidak pernah menjalin satu perhubungan yang sebagai satu persahabatan dengan seorang yang beragama yang lain. Mungkin tidak mempunyai kawan yang tidak bersama dengan bangsa dia sendiri. Jadi dia tertumpu hanya dalam komuniti dia sendiri secara silo dan tak pernah melangkaui yang itu dan tidak pernah cuba memahami orang lain yang berlainan. Jadi mungkin dia bersikap ekstrim. Jadi apa yang penting, apa yang kita lakukan di sini amatlah penting. Kerana ini merupakan satu contoh dan satu model naratif di mana kami beritahu kepada negara dan secara kebangsaan dan nasional bahawa inilah Malaysia, inilah model Malaysia berbilang kaum dan berbilang bangsa. Jadi tiadalah tempat, tidak mempunyai tempat untuk minta atau mindset atau fikiran yang ekstrim yang cuba meretakkan hubungan dan perpaduan kita yang telah dicapai. Jadi amat penting juga untuk kita mengambil inisiatif untuk pergi kepada kaum-kaum atau puak-puak yang mungkin berfikiran ekstrem itu dan cuba engage bersama mereka. Cuba memberikan sedikit sebanyak bimbingan dan pelajaran kepada mereka, membuka minda mereka supaya mereka dapat melihat bahawa memang Malaysia ini amatlah besar dan sedikit sebanyak hati mereka mestilah besar, dibuka besar dan menerima semua. Itu. Mungkin Pertibaran dan juga Billy mungkin boleh kongsikan siapa yang bertanggungjawab untuk nak mengurangkan sentimen fahaman ekstremis ni, dan mungkin apa pendekatan yang paling berhemah nak mendekati dan juga nak menyantuni cara-cara nak kontrol, nak tangani fahaman ekstremis ni. Mungkin Billy boleh mulakan dulu. Okay. In the world today, there will always be negativity. What is important is for all of us to practice good values, especially we should start from the young children. And there's a beautiful saying, okay? When there's righteousness in the heart, there'll be beauty in character. When there's beauty in character, there'll be harmony in the home. When there's harmony in the home, there'll be order in the nation. When there's order in the nation, there'll be peace in the world. So this is where FGIS, we get together to promote human values, like peace, truth, love, non-violence. Okay? And it is one positive way of overcoming what they call the negative qualities. Pertibaran, siapa yang sepatutnya menggerakkan pendekatan yang berhemah untuk mengurangkan fahaman ekstremis ni? Saya rasa selain pemimpin-pemimpin kita dan juga the authority, saya rasa rakyat jelata mempunyai tanggungjawab yang lebih tinggi dan lebih berat sebab yang menimbulkan masalah adalah segelintir yang kecil, tetapi sentiasa the majority being silent about it. Kita senyap. So the silent majority must come up, and instead of katakanlah ada seorang tu menimbulkan isu agama, okay, berbanding dengan orang yang dari agama tertentu respon, tetapi kalau saudara mereka sendiri yang tegur dia, bagi tadi you're not supposed to say like this, you're not supposed to do this, so that will be a good thing, because most of the time, kebanyakan masa kita senyap, the majority senyap. Bila seseorang buat salah, yang majority, the silent majority must come up and nicely educate them. Yeah. So for me, other than the religious leaders, the political leaders, I think rakyat biasa mempunyai tanggungjawab yang lebih berat untuk menangani isu macam ni. Fahmi, kita dah hidup dalam, kita bercakap tentang hormat menghormati, meraihkan kepelbagaian dan juga mengetepikan perbezaan. Mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang bulan Ramadan, bulan puasa, kita bercakap tentang membangun Malaysia Madani. Apa perkara-perkara yang perlu kita tumpukan dan juga bergerak ke hadapan sebagai sebuah masyarakat Malaysia Madani ini?
Saya fikir daripada konteks ni, elemen untuk kita memperkenalkan qudwah ataupun role model itu sendiri dalam masyarakat. Sebab kita berada dalam situasi yang kami ibaratkan sebagai banjir idola dan kemarau tauladan. Maksudnya hari ini kita memerlukan lebih ramai kita kata tauladan. Itu bukan semata-mata idola dalam konteks orang yang diviralkan, kes-kes rumah tangga yang tak diselesaikan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya boleh merendahkan lagi nilai apa yang kita bincangkan hari ini berbanding dengan apa sebenarnya kita nak bawa untuk ke depan, untuk Malaysia yang lebih baik. Sebab itu saya fikir cabaran bagi kita sekarang ni adalah bagaimana untuk kita mengangkat tema dan juga elemen penting dalam konteks Madani ini untuk kita terjemahkan lebih banyak naratif-naratif yang baik. Sebab itu saya fikir aktornya lebih banyak. Dia tidak boleh lagi hanya kami, kita dah buat, tapi pada sama-sama semua aktor, media pun main peranan. Saya ingat semua segmen itu perlu sama-sama dalam kita untuk menggerakkan agenda, menggerakkan hidup budaya kita damai dalam budaya damai ini kita sebutkan tadi. Dan juga di waktu-waktu akhir ini sebab kita ada 4 tetamu ini, mungkin secara kesimpulannya daripada kesemua secara ringkas untuk kita melihat kepada apa yang kita ada hari ini dekat Malaysia. Satu hari nanti, bukan satu hari nantilah, tapi untuk masa akan datang, ia terus menjadi contoh kepada negara-negara lain di dunia bahawa walaupun kita banyak agama, kita banyak bangsa, kaum dan sebagainya, kita sentiasa boleh hidup dalam satu rumpun yang sama. Saya rasa Malaysia sudah pun mencatat nama sebagai satu negara terbaik, contoh yang baik untuk masyarakat majmuk. So kita tak perlu buat perkara yang perlu buat effort yang sangat tinggi apa-apa. Senang saja. Kita cuma menerima semua sebagai saudara mara. Dan kita anggap seluruh rakyat Malaysia adalah satu keluarga. Itu sudah mencukupi. Dan saya rasa untuk mencapai status tersebut taklah susah sangat, saya rasa. Yang penting kita hormat saja. Silakan. Mungkin dalam musim Hari Raya ini, saya rasa satu perkara yang amat penting, terutama di Malaysia, ialah bila pada Hari Raya kita akan sambut dan meminta maaf zahir dan batin. Itu merupakan satu perkara yang amat baik kerana pada setiap tahun kita reset the score yang tu 0-0, dan ini bermula semula menjadi satu permulaan yang baru di mana kita boleh walaupun terdapat kesalahan di masa yang lampau, tetapi itu diampunkan, dapat kita mengorak langkah untuk bergerak ke depan. Jadi ini merupakan satu perkara yang amat penting. Inisiatif ini mesti bukan sahaja antara orang Islam, tetapi juga antara semua kaum yang lain di Malaysia. And Mr. Billy? Okay, in any relationship, husband and wife, there will be quarrels, there will be conflict. So what is most important is understanding. It's only when you understand each other, then you can adjust. And this is where this gathering here, I must congratulate Abim for organizing this grand iftar, okay, and inviting all the religious group to come. This is in order to have understanding, there must be what they call interaction. We need to get together each other, understand each other's thinking. And with this, then once we have better understanding, then there will be adjustment. And this is, I believe that all mosques in Malaysia should organize something like this, iftar, and invite all the religious to come. And then they get to know the understanding Islam better. And this is one way for peace and understanding. Okay, baik, terima kasih Billy Fong, Jason Leong, Patibuan Ramachandran dan juga sudah tentu Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, yang mana kesemua tetamulah secara panelis secara keseluruhannya berkongsi melihat kepada inilah sebenarnya nikmat yang ada berada di depan mata yang mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang ya Ihsan. Sebab kita pun dah nak mengakhiri Ramadan, pastinya ini adalah bulan yang dirindui bersama-sama dengan keluarga, masyarakat dan seluruhnya. Apapun NGO ataupun persatuan, badan bukan kerajaan dan sebagainya melakukan banyak inisiatif dalam bulan Ramadan, dan pastinya lanjutan itu dibawa ke bulan-bulan berikutnya. Untuk apa? Untuk bersama-sama untuk memartabatkan rakyat, masyarakat,
menolong mana yang perlu dan juga membantu bagi meringankan beban mereka yang memerlukan muzik. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain. Saya Ihsan Dahya. Sekian agenda Awani. Ini adalah salam humanity dan juga salam perpaduan untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita leraikan segala persengketaan, kita hindarkan segala perbezaan, kita cari persamaan untuk menilai satu negara yang madani dan harmoni. Assalamualaikum. Jumpa lagi.